Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya, dengan limpah dan kurnianya, maka dapat lagi kita bertemu dalam siri-siri kuliah ataupun tazkirah di dalam channel ini. Alhamdulillah. Kali ini para penonton sekalian, kita akan membaca kitab iaitu berkenaan dengan adab-adab menjadi imam dan adab-adab menjadi makmum. Ya. Kita akan membincangkan soal adab-adab menjadi imam dan adab-adab menjadi makmum. Ya, dan insya-Allah mudah-mudahan dengan izin Allah SWT, saya dan juga para penonton sekalian dapat manfaat. Kali ini kita membaca kitab yang dikarang oleh Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki hafizullah taala, iaitu Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, ya, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Kita hadiahkan Al-Fatihah untuk Allah yarham. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Iaitu kita buka muka surat yang pertama tentang bahagian yang pertama, adab-adab yang terdahulu daripada sembahyang berjemaah. Ya, adab-adab yang terdahulu daripada sembahyang berjemaah, iaitu 9 perkara. Ya, adab-adab yang terdahulu daripada sembahyang berjemaah itu 9 perkara. Adab yang pertama, kelebihan sembahyang berjemaah. Sembahyang berjemaah adalah syiar agama Islam yang sangat nyata dan sangat dituntut dalam agama. Hukumnya adalah sunat muakkad, ya, di dalam perkampungan orang Islam. Bahkan ada sebahagian ulama yang mengatakan bahawa hukumnya fardu kifayah, kerana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaah tafdalu salatul fardhi bi 27 darajat. Hadis muttafaqun alaih. Maksudnya sembahyang berjemaah itu melebihi pahalanya akan sembahyang berseorangan dengan 27 darajat, ya. Kemudian sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi, man shalla arba'in yawmas salawati fi jamaah la tafutuhu fiha takbiratul ihram, ya, kataballahu lahu bara'atan minan nifaq wa bara'atan minan nar, ya. Kataballahu lahu bara'atan minan nifaq wa bara'atan minan nar. Rawahu Tirmizi, hadis riwayat Tirmizi. Maksudnya barang siapa sembahyang 40 hari akan sembahyang 5 waktu di dalam berjemaah, padahal tiada luput akan dia pada segala sembahyang itu 1 takbiratul ihram serta imam, ya, berserta imam, nescaya disuratkan baginya 2 kelepasan, ya. Pertama, lepas ia daripada sifat munafik, dan kedua, lepas ia daripada api neraka. Hadis ni menceritakan bahawa orang yang sembahyang 40 hari, ya, orang yang sembahyang 40 hari 5 waktu, ya, secara berjemaah, ya, dengan imam, ya, kemudian tiada luput akan dia pada segala sembahyang itu 1 takbiratul ihram, ya, bersama imam, nescaya disuratkan baginya 2 kelepasan. Yang pertama, lepas ia daripada sifat munafik, dan yang kedua, lepas ia daripada api neraka. Subhanallah, ya. Jadi artinya orang yang sembahyang berjemaah 5 waktu bersama imam, ya, selama 40 hari, kemudian
ia tidak terlepas daripada takbiratul ihram, bermakna dia ni bukan orang yang masbuk, ya, bukan masbuk, maka terlepas ia daripada sifat munafik dan terlepas ia daripada seksa api neraka. Subhanallah, ya. Kita teruskan baca. Dan sabda Nabi lagi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis ini, man shallal isya fi jamaah fa ka'annama shalla nisfal lail wa man shalla subha fi jamaah fa ka'annama shallal lailah kullahu, ya. Riwayat Imam Muslim. Artinya barang siapa yang sembahyang isyak di dalam berjemaah, maka seolah-olah sembahyang ia setengah malam. Dan barang siapa sembahyang subuh di dalam berjemaah, maka seolah-olah ia sembahyang sepenuh malam, ya. Artinya barang siapa sembahyang isyak berjemaah, maka seolah-olah ia sembahyang setengah malam. Dan barang siapa sembahyang subuh di dalam berjemaah, maka seolah-olah ia sembahyang sepenuh malam. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, katanya, man sami'al munadiya falam yujib lam yurid khairan walam yurad bihi khairun. Artinya barang siapa mendengar akan azan, maka tiada ia menjawabnya, yakni tiada ia pergi sembahyang berjemaah, nescaya tiada berkehendak ia akan kebajikan dan tiada dikehendaki dengan dia akan kebajikan, ya. Ini adab yang pertama. Adab yang kedua, bahawa hendaklah azan dan iqamah sebelum didirikan sembahyang berjemaah itu, ya. Hendaklah azan dan iqamah sebelum didirikan sembahyang berjemaah itu. Di antara kelebihan azan itu, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bacakan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Maksudnya 3 orang pada hari kiamat. 3 orang pada hari kiamat di atas tempat yang tinggi daripada kastur yang hitam, padahal tiada mendukacitakan akan mereka itu oleh hisab, dan tiada mencapai akan mereka itu oleh suatu yang ditakuti hingga selesai daripada hisab antara segala manusia pada hari kiamat. Pertama, seorang laki-laki yang membaca Quran kerana ia berkehendak semata-mata bagi zat Allah Ta'ala dan jadi imam ia dengan manusia adalah mereka itu redha dengan dia. Kedua, laki-laki yang dapat bala dengan mencari rezeki di dalam dunia, maka tiada menyibukkan akan dia oleh yang demikian itu daripada berbuat amal akhirat. Ketiga, laki-laki yang azan dalam masjid dan menyuruh ia akan manusia kepada beribadah akan Allah Ta'ala kerana berkehendak ia semata-mata bagi zat Allah Ta'ala, ya. Saya ulang lagi hadis ini. 3 orang pada hari kiamat di atas tempat yang tinggi daripada kastur yang hitam. 3 orang, ya. Dalam hadis ini dia katakan 3 orang pada hari kiamat di atas tempat yang tinggi daripada kastur yang hitam. Subhanallah, tempat yang tinggi, ya, daripada kastur yang hitam, ya. Padahal tiada mendukacitakan akan mereka itu oleh hisab. Maknanya mereka itu tidak risau dengan hisab. Mereka tidak bimbang dengan hisab. Tidak duka cita mereka tentang hisab. Hisab ni artinya dikiralah amal, pasal amalan, ya, dikira. Di padang mahsyar besok, amalan kita akan dikira. Di padang mahsyar esok, semua kita akan dikira amalan. Tetapi 3 orang ni mereka tidak berduka cita. Mereka tidak sedih dan mereka tidak risau tentang penghisapan di padang mahsyar. Kemudian katanya dalam hadis ini, dan tiada mencapai akan mereka itu oleh suatu yang ditakuti. Mereka tidak risau dan tidak takut hingga selesai daripada hisab antara segala manusia pada hari kiamat. Hingga selesai hisab, mereka tetap di atas tempat yang tinggi, di atas kastur yang hitam. Subhanallah. Mereka tidak risau pasal hisab, tidak takut, tidak duka cita hingga selesai hisab itu. Iaitu yang pertama, dia kata seorang laki-laki yang membaca Quran. Seorang laki-laki yang membaca Quran kerana berkehendak semata-mata
kerana Allah Ta'ala. Dia baca Quran ni kerana Allah Ta'ala. Bukan kerana siapa-siapa. Bukan kerana suaranya merdu, ya, hebat. Bukan kerana itu, bukan kerana ini. Tapi lillahi ta'ala, kerana Allah semata-mata. Kemudian, dan jadi imam ia dengan manusia. Dan adalah manusia itu redah dengan dia. Kemudian dia baca Quran, ya, dia baca Quran kerana Allah dan jadi imam dia. Kemudian orang-orang makmum yang ikut dengan dia itu semua redah dengan dia, suka dengan imam itu. Ini yang pertama. Yang kedua, laki-laki yang dapat bala, ya, dapat kesusahan. Artinya dapat kesusahan dengan mencari rezeki di dalam dunia. Maka tiada dia menyebutkan akan dia oleh demikian itu daripada berbuat amal akhirat. Maknanya seorang laki-laki yang dia ni dapat kesusahan, bala ni macam susahlah, ya, dengan dunia dalam mencari rezeki. Oleh kerana ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala dia mencari rezeki hingga kan dia susah. Dengan mencari rezeki itu menyebabkan dia susahlah. Seolah-olah macam satu bala lah pada dia, ya. Tetapi tidak menghalang dia untuk beramal akhirat. Tidak menghalang dia untuk menunaikan sembahyang 5 waktu. Ya, tidak menghalang dia untuk beribadah, ya. Maka orang ini akan dapat berada di tempat yang tinggi pada hari kiamat, di atas kastur yang hitam, ya. Kemudian ini yang kedua tadi. Yang ketiga, laki-laki yang azan dalam masjid dan menyeru ia akan manusia kepada beribadah kepada Allah Ta'ala. Orang laki-laki, seorang laki-laki, ya. Biasanya azan ni laki-laki lah, tidak ada perempuan di masjid. Dia menyeru kepada manusia untuk beribadah kerana Allah semata-mata. Lillahi ta'ala, kerana Allah, bukan kerana lain. Bukan kerana nak menunjuk-nunjuk suaranya sedap, suaranya merdu, ya, bukan. Tapi lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala, ya. Dalam satu riwayat yang lain mengatakan bahawa orang yang ikhlas azan ini, maka suaranya akan terdengar sampai ke arash. Ya, sampai ke arash. Ya, ini hadis tentang kelebihan azan. Yang kedua, ya. Yang kedua, kita baca lagi sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis riwayat Imam Bukhari. Artinya, tiada mendengar akan suara orang yang azan itu oleh jin, dan tiada mendengar oleh manusia, dan tiada mendengar oleh suatu, melainkan naik saksi baginya pada hari kiamat atas keimanannya. Subhanallah. Kelebihan orang azan lagi, iaitu tidak ada orang yang mendengar itu daripada jin dan manusia, melainkan akan menjadi saksi ke atasnya pada hari kiamat, atas keimanan orang yang azan itu. Subhanallah, tuan-tuan, ya. Syahdan, Bilal atau muazzin hendaklah azan apabila waktu sembahyang sudah masuk, kerana azan itu hak muazzin, dan jangan imam itu menanti akan Bilal, dan hanya saja Bilal itu menanti akan imam. Jangan, dia kata jangan, ya, jangan imam itu menanti akan Bilal. Jangan imam itu menanti Bilal. Jadi sepatutnya dia kata Bilal itu yang menanti akan imam. Maknanya setelah Bilal itu azan dan sebentar lagi akan menunaikan salat, sama ada salat fardu maghrib ke subuh ke isyak ke, tak kira lah. Maka Bilal itu yang menunggu imam, menunggu isyarat imam. Apakah perlu kamat dulu atau macam mana? Kalau imam kata kamat, maka kamatlah. Bukan imam yang perlu meminta izin pada Bilal. Bilal macam mana? Sembayang? Jangan. Tapi Bilal itulah yang perlu meminta izin pada imam, apakah sekarang ni kita kamat atau bagaimana, ya. Artinya begitulah, jangan iqamah kecuali dengan perintah imam, kerana iqamah itu adalah hak imam. Kalau azan itu tadi hak muazzin, tapi iqamah itu hak imam, ya. Bilal dia ada hak untuk azan bila sampai waktu, tapi untuk iqamah hak kepada imam. Maka berkata Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu an meriwayatkan, katanya, ya, adalah muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu dan tidak cepat-cepat iqamah, sehingga apabila ia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah keluar dari rumahnya, maka baru dia iqamah ketika itu, ya.
Kemudian hendaklah orang yang iqamah itu orang yang azan, seperti disebutkan dalam hadis. Ini penting ya. Ini penting. Hendaklah yang azan itulah yang iqamah. Tapi kadang-kadang ada yang berlaku, ya, Bilal itu dia azan, tetapi dia suruh pula orang lain yang qamat. Ini tidak menepati hadis. Yang sebaiknya adalah dialah yang azan dan dia yang qamat. Sebab ini disebutkan oleh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita bacakan maksudnya. Daripada Ziyad bin Haris Asy-Syu'da'i radhiyallahu anhu berkata, pada suatu subuh telah menyuruh akan daku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azan. Maka aku pun azan. Lalu apabila sampai waktu iqamah, Bilal berdiri untuk iqamah. Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tadi saudara kita daripada Bani Syuda'i telah azan, ya. Syuda'i telah azan. Siapa yang azan, maka dialah yang lebih berhak untuk iqamah ataupun qamat, ya. Ini harus diingat oleh para muazzin. Sekiranya dia yang azan, maka dialah yang qamat. Karena berlaku pada zaman Nabi, ada seorang ya bernama Ziyad bin Haris. Ziyad bin Haris ini daripada Bani Syuda'i, ya, Bani Syuda'i. Maka Bani Syuda'i ini, iaitu Ziyad bin Haris ini telah azan, ya. Tiba-tiba Bilal bangkit untuk iqamah. Maka berkata Rasulullah, sesungguhnya tadi saudara kita daripada Bani Syuda'i telah azan. Maka kata Nabi, siapa yang azan, maka dialah yang berhak untuk iqamah, ya. Ini adab yang kedua. Jadi para penonton sekalian, untuk adab yang ketiga dan seterusnya kita sambung dalam siri-siri kuliah yang akan datang, insya-Allah. Jika para penonton sekalian sentiasa setia dengan channel ini, nantikan sambungannya, ya, dalam adab yang ketiga, keempat dan seterusnya. Dalam tajuk kita adab-adab menjadi imam dan adab-adab menjadi makmum, ya. Jadi cukup setakat itu tazkirah kita pada kali ini. InsyaAllah kita akan sambung di hari yang lain, ya. Yang benar itu datang daripada Allah SWT, dan yang salah dan silap tentulah datang daripada kelemahan saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf. Wabihi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.